أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لرضاء الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى بالعلم كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah yang memberikan taufik dapat kita bertemu lagi pada malam ini meneruskan bacaan kitab kita Risalah Tauhid. Untuk tidak melengahkan waktu, kita dah sampai ke surat Jawi 27. Jawi ke surat 27. Kalam kan? Baru masuk. Sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata musannif uraian sifat yang ke-13 daripada 20, yaitu sifat kalam. Artinya, arti kalam sifat perkata ataupun sifat penutur. Ada kitab diterjemahkan dengan berkata-kata. Jadi di sini diterjemahkan dengan sifat perkata ataupun sifat penutur. Jadi perkata ataupun penutur ini adalah sifat yang wajib ada pada zat Allah Ta'ala. Kata musannif, wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku, yakni beriman ataupun meyakini, mengaku putus di dalam hatinya, makna dengan jazam, keyakinan yang putus di dalam hatinya, hati tiap-tiap mukallaf, apa yang wajib diketahui dan apakah yang wajib diakui dengan putus di dalam hati, yaitu dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala sifat kalam, artinya sifat perkata ataupun sifat penutur. Jadi sifat perkata ataupun sifat penutur ni salah satu daripada sifat-sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah Ta'ala yang telah diijma' oleh ulama. Jadi dengan sebab itu tiap-tiap laki-laki dan perempuan mesti mengetahui. Bukan sekadar mengetahui, bahkan wajib beriman, wajib yakin
dengan jazam yang putus. Maknanya jangan berbolak-balik. Jangan berbolak-balik, jangan syak, jangan ragu-ragu dalam hati kita bahawasanya Allah Ta'ala itu wajib bersifat, wajib memiliki sifat perkata ataupun sifat penutur. Tidak seperti Mu'tazilah. Ada pun orang yang berfahaman Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah Ta'ala itu tidak memiliki sifat penutur. Mu'tazilah kata Allah tak ada sifat penutur. Allah bertutur dengan zatnya, bukan dengan sifat. Kita ahli sunnah beriktikad Allah Ta'ala itu memiliki sifat penutur. Dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha bertutur, maha berkata-kata ataupun berfirman. Baik. Yaitu perkata, yaitu sifat perkata ataupun sifat penutur ataupun kalam, satu sifat yang sedia adanya. Jadi sifat kalam ni ada duduknya pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat kalam ni sifat yang wujudiyah, sifat yang bangsa ada sungguh-sungguh pada zat Allah, sama seperti sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat. Kerana sekarang ni kita sedang membicarakan sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada sungguh-sungguh. Mana nak cerita benda ada. Sifat kalam ni perkara yang ada, benda ada. Contoh macam sifat masin. Sifat masin pada garam. Di garam benda ada. Sifat masin pun benda ada. Jadi masin tu ma'ani yang duduk pada diri garam. Manis, sifat manis, sifat yang ada, duduknya pada diri gula. Mana nak cerita manis tu benda ada. Garam pun benda ada, masin pun benda ada, manis pun benda ada, gula pun benda ada. Zat Allah ada, sifat kalam pun ada. Cuma zat tu zat lah, sifat tu sifat. Jadi sifat kalam ni duduknya pada zat Allah. Jadi kalau orang tanya ada ataupun tidak sifat kalam, maka jawabnya sifat kalam ni sifat yang ada sungguh-sungguh pada zat Allah. Kita dah maklum dah, tiap-tiap benda ada mesti sungguh. Tiap-tiap benda ada mesti sungguh. Jadi sifat kalam, sifat penutur yang ada pada zat Allah Ta'ala ni sedia adanya. Maksud sedia kala. Apa erti sedia kala ataupun sedia ada? Yakni tidak ada permulaan bagi adanya pada zat Allah. Mana sedia dah Allah Ta'ala itu bersifat dengan penutur. Jadi sifat penutur ni bukan kemudian ada pada zat Allah, tak, sedia kala dah. Mana tidak ada permulaan bagi adanya sifat kalam pada zat Allah. Kalau ada permulaan, namanya kalam tu baharu. Jadi mustahil sifat yang baharu nak duduk pada zat yang sedia kala. Sedia kala ni bahasa Melayu kita. Kalau dalam istilah Usuluddin ni dia panggil qadim ataupun azali. Jadi mengikut setengah ulama, qadim dengan azali itu artinya sama. Makna menunjukkan kepada sesuatu yang tidak ada permulaan. Qadim ataupun azali. Melayu kata sedia kala. Qadim pun terjemah sedia kala, azali pun terjemah sedia kala juga. Mengikut setengah ulama pula, qadim dengan azali itu
diguna pakai pada perkara yang berbeza. Qadim diguna pakai pada perkara yang jenis wujudiyah. Azali boleh guna dua-dua. Yang jenis wujudiyah pun boleh guna azali, yang thubutiyah pun boleh guna azali juga. Contoh macam sifat-sifat salbiyah. Sifat salbiyah bukan jenis ada. Sifat salbiyah tu jenis sungguh. Sifat salbiyah Qidam bakok mukhalafah qiyam bi nafsih wadaniyah. 5 sifat tu salbiyah tu sifat yang bangsa thubutiyah. Thubutiyah ni maknanya sifat yang bangsa sungguh. Macam sifat nipis pada kertas tu. Jangan lupa, sifat nipis pada kertas tu sifat yang bangsa sungguh, bukan sifat yang bangsa ada. Warna putih sifat yang bangsa ada. Sifat nipis sifat yang bangsa sungguh. Baik, kemudian Yaitu sifat kalam ataupun perkata, satu sifat yang sedia adanya sifat di zat Allah Ta'ala, yang bukan huruf tu sifat bagi kalam tu. Maksudnya sifat penutur yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang ada pada diri Allah Ta'ala itu bukan daripada jenis huruf-huruf, bukan. Bukan daripada jenis huruf alif, ba, ta, huruf hijaiyah, ABC ke? Bukan. Maha suci daripada jenis huruf. Sifat penutur yang ada pada diri Allah Ta'ala itu bukan daripada jenis huruf-huruf, bukan. Kemudian bukan suara, makna bukan daripada jenis bunyi, bukan daripada jenis suara. Sifat penutur yang ada pada Allah tu bukan daripada jenis huruf, bukan daripada jenis bunyi, bukan daripada jenis suara dan sebagainya. Apa maksud sebagainya? Daripada sifat-sifat yang baharu. Itu maksud sebagainya. Dan sebagainya. Panjang, pendek, idgham, ikhfa. Apa lagi? Dulu, kemudian, kuat, perlahan, bahasa, berbahasa. Mana tak ada kena-mengena dengan bahasa. Sifat penutur yang ada pada Allah Ta'ala itu maha suci dari bunyi, dari suara, dari huruf, dari bahasa dan sebagainya. Mana tidak serupa dengan segala sesuatu, tapi dia jenis benda ada, duduknya pada zat Allah. Orang panggil sifat penutur. Dan dengan ada sifat kalam, dengan ada sifat penutur, itulah Allah Ta'ala tidak bisu. Batulah tak boleh kata Allah tu bisu, kerana dia memiliki sifat kalam, kerana dia memiliki sifat penutur. Yang nama bisu ni tak ada sifat penutur, baru panggil bisu. Diam bukan makna bisu. Diam sebab tak kehendak nak berkata-kata, bukan bermaksud diam tu bisu dah. Bisu ni tak ada sifat penutur. Macam tuan-tuan perempuan ni, diam, tidak mahu berkata-kata, bukan bermaksud tuan-tuan bisu, kerana ada sifat penutur pada diri tuan-tuan. Jadi orang diam bukan makna bisu. Orang bisu ni tak ada sifat penutur. Tak ada sifat penutur. Jadi diam bukan makna bisu. Bisu ni tak ada sifat penutur. Jadi Allah bukan Tuhan yang bisu. Allah Tuhan yang bersifat penutur. Dia ada sifat penutur. Maka sebab tu tak boleh kata bisu.
Itulah, jadi dengan ada sifat kalam itulah Allah Ta'ala tidak bisu, dan ada perkata itulah, dan ada sifat penutur itulah Allah Ta'ala berkata-kata, yakni berfirman. Mana contohnya? Seperti mana dalilnya? Mana dalilnya Allah Ta'ala itu Tuhan yang tidak bersifat bisu? Mana buktinya? Manakah buktinya yang menunjuk bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak bisu? Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran. Allah Ta'ala berfirman yang artinya dan berkata-kata Allah Ta'ala. Itulah menunjukkan dia tak bisu. Tapi ingat, bukan berkata-kata macam kita. Bukan berkata-kata macam kita. Dan berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Allah Musa akan kata-kata. Apa ini maksudkan Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Allah Musa? Bagaimana tafsirnya? Jadi bukan bermaksud Nabi Allah Musa mendengar suara Tuhan. Bukan Nabi Allah Musa dengar suara Allah. Allah Maha Suci dari bersuara. Bukan Nabi Allah Musa dengar Allah Ta'ala itu berkata-kata dengan mengeluarkan bunyi. Ada bahasanya. Dah, bukan maksud begitu. Kalau Allah Ta'ala itu dikatakan bercakap, ada bahasa, ada bunyi, maka dah serupa dengan makhluk. Jadi tafsiran wa kallamallahu Musa taklima, berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Allah Musa dengan makna yang pertama, dengan makna Allah Ta'ala membukakan hijab sifat kalamnya. Allah Ta'ala membukakan hijab sifat penuturnya, sifat ma'aninya pada Nabi Allah Musa. Apabila dibukakan hijab di antara Nabi Allah Musa dengan sifat penutur Allah Ta'ala itu, maka Nabi Allah Musa mengerti apa yang nak disampaikan oleh Allah. Macam tu. Bukan Nabi Allah Musa dengar suara Tuhan, bukan dia bercakap macam ni. Dengan makna Allah Ta'ala membukakan hijab sifat penutur dia, sifat ma'ani. Bagaimana? Wallahu a'lam. Makna yang kedua, Allah menciptakan suara yang didengar oleh Nabi Allah Musa. Jadi Nabi Allah Musa mendengar suara yang diciptakan oleh Allah, makna makhluk. Bukan dengar suara Tuhan. Dan Allah jadikan suara itu lalu didengar oleh Nabi Allah Musa. Bukan dengar suara Tuhan. Nak tahu panjang lebar, tengok bukalah kitab tafsir surah An-Nisa. Tapi bukalah kitab tafsir karangan ahli sunnah. Artinya, dan berkata-kata Nabi Allah Musa akan berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Allah Musa. Inilah dalil yang menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala tidak bersifat bisu. Dengan ayat itu, mana dengan ayat sebentar tadi, nyatalah bagi kita, teranglah, jelaslah bagi kita bahawa ada bagi Allah Ta'ala sifat kalam, yakni sifat perkata ataupun sifat penutur. Contohnya tuan-tuan dengar sekarang ni saya berkata-kata. Bila tuan-tuan mendengar saya berkata-kata, itu menunjukkan saya ada sifat perkata. Makna maklum. Lazim daripada saya boleh bercakap menunjukkan
mesti ada sifat penutur tu Allah jadikan pada diri saya. Sebab tu saya boleh bertutur. Jadi tak payah nak tanya. Sebagai contoh saya kata, tuan-tuan, puan-puan, saya nak bercakap sikitlah malam ni, ataupun saya nak buat pengumuman mulai minggu depan kita akan buat gili-gili ngaji kitab tauhid dan ngaji kitab tasawuf. Malam ni kita baca kitab Misbahul Munir. Minggu depan kita baca kitab tasawuf, insya-Allah. Gili-gili, seminggu tasawuf, seminggu tauhid. Sebab nak bagi kata biar kat masjid ni ada ilmu fardu ain semua. Fiqh ada, tauhid ada, tasawuf ada, Quran ada. Ada masa malam lebih-lebih boleh panggil tutup guru ke ustaz-ustaz ke buat ceramah bebas boleh. Yang pasti ilmu fardu ain dah ada. Makna ahli Korea boleh tuntut ilmu di sini. Nak belajar fiqh pun ada, nak belajar tauhid pun ada, nak belajar tasawuf pun ada, nak belajar tajwid pun ada. Baguslah, lengkap. Macam itulah sepatutnya di mana-mana masjid dan surau. Dulukan ilmu fardu ain dulu supaya orang kampung nak belajar untuk nak perbaiki ibadah. Kalau ada waktu-waktu lapang, boleh panggil ceramah Isra Mi'raj ke, nuzul Quran ke, ikutlah Maulid Nabi ke. Tapi yang 4 ni wajib, mesti ada. Jadi orang nak betulkan semayang boleh, orang nak betulkan akidah boleh, orang nak betulkan ikhlas boleh, orang nak betulkan Quran boleh, lengkap. Jadi bila ahli jawatan kuasa dah siapkan benda tu, masyarakat tak nak datang ambil, tu dosa pikul masing-masing. Mana dah siap kan, tak nak ambil, itu dosa sendiri. Kita tak nak besok di sana orang dakwa, ya Allah kami nak mengaji, masjid ada tapi tak ada ilmu fardu ain. Tu nanti kita nak kena jawab. Baik kita siap kan. Orang tak nak ambil, tu besok dijawab sendiri. Tu iklan betul-betul tu bukan iklan main-main, tu iklan betul. Jadi saya nak bercakap, saya nak bagi tahu sikit pengumuman, tiba-tiba ada orang angkat tangan. Ustaz nak tanya sikit. Boleh. Ustaz ada ke sifat penutur? Tak payah tanya. Tak payah tanya. Maklum dah. Bila saya cakap, saya nak berkata-kata, ataupun bila tuan-tuan dengar saya berkata-kata, dengan sendiri tuan-tuan faham, Allah jadikan pada saya sifat perkata, sifat penutur. Tak payah nak tanya dah. Maklum. Dan dalam firman Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala berfirman, wa kallama Allah Musa taklima, dan berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Allah Musa. Bagi faham bahawasanya mesti ada sifat penutur pada Allah. Tak payah tanya lagi dah. Maklum dah. Tu dalil. Muhimmah. Muhim. Mana ini perkara yang lagi akan dinyatakan, suatu perkara yang penting. Ni yang nak cakap sebentar lagi. Benda ni penting. Bila penting, kena ambil tumpuan lebih sikit lah. Baik. Diketahui yang ini suatu perkara penting, yang suatu perkara penting diketahui, yaitu perkara yang penting diketahui. Apa dia? Perkataan kalam. Dia nak cerita pasal perkataan kalam. Kaf lam alif mim, kalam. Perkataan kalam dalam bahasa Arab itu ada 4 maknanya. Ada 4 makna. Perkataannya kalam, tapi ada 4 makna. Itulah kayanya bahasa Arab ni. Satu perkataan kadang-kadang ada 2, 3, 4 makna. Jadi bila perkataan itu banyak makna, di sinilah kita nak kena berhati-hati. Takut orang yang bercakap tu dia nak makna yang pertama, kita pergi faham makna yang keempat. Kalau satu perkataan satu makna, kita tak risau keliru. Tapi kalau satu perkataan ada beberapa makna, kita nak kena berhati.
Contoh macam perkataan wajib itulah. Saya kata wajib solat. Tiba-tiba tuan-tuan faham wajib adan pula ada. Waktu kena faham. Kalau perkataan tu satu maknanya banyak, kena berhati. Takut kita salah faham. Yang saya kata wajib solat tadi tu, yang saya nak wajib syar'i. Yang tuan-tuan faham wajib adan pula dah. Ataupun wajib aradi pula dah. Sini perkataan kalam ada 4 makna. Yang pertama daripada 4, kalam dengan makna perkata, ataupun kalam dengan makna sifat perkata, ataupun kalam dengan makna sifat penutur. Itu yang pertama. Kalam dengan makna sifat perkata, ataupun kalam dengan makna sifat penutur. Itu yang pertama daripada 4, yaitu kalam dengan makna perkata atau makna penutur, kena kepada makna nak menunjukkan kepada sifat kalam yang bukan huruf dan bukan suara, yang ada ia kalam di zat Allah Ta'ala pada sedia kala. Jadi bila sebut kalam dengan makna penutur, nak bagi tahu tentang sifat yang ada pada zat Allah. Kalam dengan makna perkata, kalam dengan makna penutur. Bila sebut kalam dengan makna perkata, kalam dengan makna penutur, nak bagi tahu sifat penutur, sifat kalam yang ada pada zat Allah sedia kala lagi, yang tidak menyamai dengan segala sesuatu. Bukan suara, bukan bunyi, bukan bahasa, bukan dengung, bukan panjang pendek, bukan dulu kemudian. Sifat penutur yang ada pada zat Allah tu kalam dengan makna penutur, ataupun kalam dengan makna perkata. Baik, faham tak sampai situ? Bila sebut kalam dengan makna perkata, nak bagi tahu sifat penutur Allah. Sifat penutur yang ada pada zat Allah, yang maha suci daripada menyamai dengan segala sesuatu. Dan dengan ada kalam ini, apa maksud kalam ini? Kalam dengan makna perkata. Jaga ini itu. Mengaji kitab macam ni kena berhati ini itu. Dengan ada kalam ini, maksudnya kalam ini itu dengan makna kalam dengan makna penutur tu, ataupun kalam dengan makna perkata tu. Dikatakan Tuhan tidak bisu. Sebab itulah kata Tuhan tak bisu, sebab ada sifat penutur tadi. Kalam dengan makna penutur. Walaupun dia Allah tidak berkata-kata, walaupun Allah Ta'ala tidak mahu berfirman, walaupun Allah tidak berfirman, tetap tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala itu bisa. Jadi sifat perkata tu sedia kala ada pada Allah, sentiasa ada pada Allah, dan kekal selama-lamanya ada pada Allah. Sifat penutur tu. Kalau diterjemahkan kalam dengan makna bertutur, di sini yang nanti takut jadi keliru kita nak faham. Kalau kalam kita terjemahkan dengan berkata-kata, ataupun kalam diterjemahkan dengan bertutur, di sini nanti kita akan jadi keliru. Orang yang dah belajar lama dia tak keliru dah, dia dah faham. Maksud takut orang awam menjadi keliru, takut kita jadi keliru. Contoh,
Apabila kalam dengan makna berkata-kata, nanti akan membawa kepada seorang tu, contoh kalau ditanya, apa erti kalam? Dia pun jawab bertutur. Sejak bila Allah Ta'ala ada sifat kalam? Makna sejak bila Allah Ta'ala tu bertutur? Sedia kali lagi. Sampai bila Allah Ta'ala tu bertutur? Selama-lamanya Allah bertutur. Jadi faham di situ Allah bertutur, Allah berfirman, tak berhenti kan? Berhenti. Di sinilah nanti membawa kepada kekurangan bertutur sentiasa. Takut faham bertutur sentiasa. Bukan bertutur sentiasa. Sifat penutur tu yang sentiasa ada pada Allah. Sebab yang kita faham bertutur ni, bercakaplah macam saya cakap, saya sentiasa bertutur. Apa maksud? Bertutur, tidur bertutur, semayang bertutur, duduk pun bertutur, tak berhenti-berhenti. Itu maksud sentiasa bertutur. Jadi takut keliru ke situ. Jadi takut orang faham yang Allah ni bertutur, berfirman, tak berhenti-henti. Bukankah itu dah menjadi kekurangan? Sebab tu kita kena hati-hati. Yang dikatakan sentiasa ada pada Allah tu sifat penutur tu. Ada pun bertutur, ada waktu ketika yang Allah kehendak. Ada waktu ketika yang Allah kehendak, Allah berfirman. Tuhan tak kehendak, dia tak berfirman. Bukan maksud sentiasa berfirman, bukan. Jelas tak tu tuan-tuan? Tapi kalau tuan-tuan jumpa kitab diterjemahkan kalam dengan makna bertutur, jangan kata salah pula. Betul. Cuma selisih, perselisihan terjemah. Selisih tak apa, jangan berlaga. Kita ni selisih pendapat tak ada masalah, tuan. Bahkan selisih pendapat tu jadi rahmat dah pula. Yang tak boleh berlaga pendapat. Dua-dua kemai. Kalau setakat selisih tak ada masalah. Yang tak bolehnya berlaga pendapat. Kita kata sunat tahlil, puak-puak tu kata haram tahlil. Tu berlaga namanya. Ni yang jadi punah. Tapi kalau selisih tak. Contoh, dia kata, kamu nak mengatakan tahlil sunat, buatlah. Kami kata tak sunat, jadi kami tak nak buat. Jadi mudarat tak? Tak jadi mudarat. Betul? Nak buat, buatlah. Tak nak buat, tak apa. Ni yang jadi belaga, haram tahlil. Bum, belaga. Ni yang jadi bergaduh. Jadi berselisih tak apa. Jangan berlaga. Selisih dengan tu imam tak apa, jangan berlaga dengan tu imam. Ini selisih pendapat tak? Yang tu terjemah kalam dengan makna berkata-kata. Betul. Sini kalam dengan makna perkata. Betul. Tak berlaga. Tak berlaga. Baik, itu kalam yang pertama. Bila sebut kalam dengan makna perkata penutur, nak menunjukkan sifat yang ada pada zat Allah. Walaupun dia Allah Ta'ala tidak berkata-kata. Dan kalam yang pertama ini, mana kalam yang pertama? Mana kalam yang pertama? Kalam dengan makna perkata. Itu maksud kalam yang pertama. Jadi, dan kalam yang pertama ini, mana sifat penutur tu yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang bukan daripada jenis suara, bunyi dan sebagainya tu, dinamakan di dalam bahasa Arab kalam ismi, nama dia. Dipanggil pula, ada gelaran dia pula dah. Kalam ismi.
Jadi lain kali kalau tuan-tuan belajar kitab tauhid ataupun dengar mana-mana orang cakap kalam ismi, segera faham dah nak bagi tahu sifat penutur yang ada pada zat Allah yang tidak menyamai dengan segala sesuatu. Itu kalam apa? Kalam ismi nama dia. Yang pertama kalam ismi, yakni sifat penutur yang ada pada zat Allah sedia kala lagi, yang bukan daripada jenis suara bunyi dan sebagainya. Sifat penutur yang ada pada Allah sedia kala lagi, yang mana dengan adanya sifat penutur tu tidak boleh dikatakan Allah tu bisu. Tak boleh kata Allah bisu, sebab dia ada sifat kalam. Apa namanya? Kalam ismi. Tu baru satu, dia ada 4 tadi dia cakap. Boleh faham? Kalau boleh faham, kita alih. Dah faham, kita alih. Tak faham pun kena alih juga. Kalau tak beralih, apa pula cerita ni? Tak habis pula hati kita. Jadi kalam ismi, ingat ya tuan-tuan, ini di antara soalan yang akan keluar hujung bulan ujian hujung bulan. Kalam ismi, apa yang dikehendaki dengan kalam ismi? Tuan-tuan pun jawab, kalam ismi adalah sifat penutur yang ada pada zat Allah sedia kala lagi, yang tidak menyamai dengan segala sesuatu. Right, panjang. Sains dia, nombor telefon letak sekali. Jangan main-main. Maka kalam inilah makna kalam ismi. Maka kalam inilah yakni kalam ismi, yakni sifat penutur yang dibicarakan, yang dibincangkan, yang dibahaskan pada sifat yang ke-13. Jadi mana-mana kitab tauhid sifat 20, bila sampai ada sifat yang ke-13, sifat kalam, makna kalam ismi lah tu. Tu yang nak dibincangkan tu. Itu yang kita wajib kena tahu. Wajib i'tiqad dalam hati Allah Ta'ala ada sifat kalam, yakni sifat kalam ismi, sifat penutur. Inilah yang dibicarakan pada sifat yang ke-13. 13 tu pada nombor je, pada sebutan, bukan sifat yang ke-13 muncul pada Allah, bukan. 13 tu nombor, kita nak mudah sebut. Nak letak kalam nombor 1 pun boleh. Sebab semua sifat Allah tu qadim, lagi azali, mana tidak ada permulaan. Wujud pun tak ada permulaan, qidam pun tak ada permulaan, baqa pun tak ada permulaan, mukhalafah pun tak ada permulaan. Semua tak ada permulaan. Jadi tak ada dulu kendian sifat Allah Ta'ala tu, semua qadim lagi azali. Cuma yang 13 ni letak nombor sahaja untuk mudah kita nak kira. Jadi yang ke-13 yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia. Inilah yang kita kena tahu ni, sifat kalam ni lah, kalam ismi lah. Serta wajib i'tiqad, mana membenarkan dalam hati. Habis. Yang keduanya, yang kedua daripada 4. Yang kedua daripada 4, tadi dia cakap kalam dalam bahasa Arab ada 4 makna. Makna yang pertama dah sudah, kalam dengan makna penutur, kalam dengan makna perkata, yang dipanggil kalam ismi. Dah sudah dah, beres dah tu. Yang kedua yang kedua dipanggil dengan kalam nafsani. Kalam apa? Nafsani. Kalam nafsani. Apa dia kalam nafsani ni? Kalam nafsani ni apa? Yaitu kalam nafsani, kalam dengan makna sedia dan mencadang bagi bercakap dan berkata.
Faham tak tu? Taknya faham. Baik, kita buat contoh. Buat contoh, insya-Allah nak dekatkan faham. Tuan-tuan ada sifat kalam, betul ke tidak? Siapa tak ada sifat kalam kat sini? Ada orang tak ada sifat kalam? Semua ada sifat kalam. Mana semua takbir semua. Jadi bila tuan-tuan ada sifat kalam, sifat penutur, maknanya bila tuan-tuan ada sifat kalam, sifat penutur, dalam hati tuan-tuan ada cadang nak cakap, rancang nak cakap, kehendak nak cakap, persediaan nak cakap. Contoh macam tadi, saya dah tahu dah. AJK Masjid dah bagi tahu. Ustaz Kang lepas dia kan bagi tahu ada pengumuman, maknanya mulai minggu depan kita nak buat gili-gili. Hari Ramadan. Jadi saya cadang nak cakap dah. Tak cakap lagi, cadang. Persediaan nak bagi tahu. Faham tak tu? Tuan-tuan ada cadang balik rumah sekarang, nak cakap dengan orang rumah, andai kata hujan malam ni, nak suruh dia buat jemput-jemput contoh kita. Cecah sambal ikan bilis, sambal petai. Jangan main-main. Cadang tu tak cakap lagi, tapi cadang tu dah ada kan? Persediaan. Maka persediaan dan cadang ni lah yang dikehendaki dengan kalam nafsani itu. Itulah dia kalam nafsani. Cadang nak cakap, tak cakap lagi, cadang. Maknanya kita dah standby apa nak bagi tahu ni gerak. Cuma belum cakap sebab orangnya belum ada lagi. Orang yang kita nak cakap tadi duduk di rumah. Jadi cadang dah ada, cuma belum cakap. Jadi persediaan nak cakap inilah yang dimaksudkan dengan kalam nafsani. Baik, faham situ? Masuk dalam kita. Masuk dalam kita. Jadi kalam nafsani ni dengan makna sedia dan mencadang bagi bercakap dan berkata. Maka kalam ini tidak ada bendanya. Apa maksud tu? Kalam nafsani ini benda tiada. Kalam ismi benda ada. Sifat penutur tu. Tadi kalam ismi tadi sifat penutur yang ada pada Allah tu. Bukankah tu sifat ma'ani? Jadi sifat ma'ani makna benda benda ada. Kalam nafsani bukan jenis benda ada. Dia jenis amrun i'tibari. Apa tuan-tuan? Amrun i'tibari. Apa dia amrun i'tibari ni? Payah nak ngaji tauhid. Banyak benda nak kena. Ini sebablah orang malas nak belajar ilmu ni. Lebih-lebih lagi kalau baca tak terang makna Melayu, lagi pening gitu. Apa dia amrun i'tibari? Amrun i'tibari ya. Sampai ke sudah memang kita tak faham. Amrun i'tibari ni perkara yang kita faham dengan akal saja. Akal faham. Dia jenis faham, bukan jenis ada. Contoh tuan-tuan, tuan-tuan nampak tak tubuh badan saya? Nampak. Tuan-tuan nampak tak saya sedang duduk? Nampak. Tuan-tuan nampak tak duduk? Tuan-tuan nampak tak duduk? Dan yang tuan-tuan nampak apa? Orang duduk? Duduk tak nak? Faham tak saya duduk? Jadi faham tu yang namanya amrun i'tibari. Dia jenis faham, bukan jenis boleh nampak. Kalau boleh nampak ni benda ada. Duduk ni benda tak ada, benda faham. Saya tak nampak duduk, saya nampak tuan-tuan.
Bila keadaan tuan-tuan duduk bersila macam ni, akal saya kata, oh dia sedang duduk tu bukan menerak dah. Bukan menerak dah, duduk. Mana faham, gerti. Amrun i'tibari nama dia. Benda jenis faham. Amrun i'tibari. Tuan-tuan nampak tak kipas? Nampak. Nampak tak kipas tu berpusing? Berpusing tu nampak tak? Saya tengok. Tengoklah kipas tu, jangan tengok saya duduk kipas. Saya tengok. Berpusing dah. Nampak tak berpusing? Siapa nampak berpusing? Siapa kat tangan saya nak jumpa lepas? Berpusing tu tak nampak. Faham. Faham dengan nampak pun kita tak berpusing. Faham tu, makna macam tu akal kita faham. Oh tu namanya berpusing. Yang tuan-tuan nampak tu daun kipas tu, bukan nampak berpusing. Faham ke tak faham? Apa ni lalu dia kata tobat nak datang. Apa contoh dia nak bagi lagi? Ni botol ni ada satu. Nampak tak botol? Nampak tak satu? Yang tuan-tuan nampak botol ke satu? Nampak botol, bukan nampak satu. Faham tak botol ni satu? Faham tu lah yang namanya amrul i'tibari tadi tu. Yang jauh kepala pun ada. Amrul i'tibari ni benda faham, benda jenis faham. Kita nak tengok orang tu berjalan, bukan nampak berjalan, faham berjalan. Yang nampak tu tubuh badan orang tu yang kita nampak, bukan nampak berjalan. Bila kelakuan tubuh tu begini, akal kata tu berjalan namanya. Bukan berhenti. Kat rumah tuan-tuan ada kipas kan? Balik kan, buka tengok. Balik kan, buka tengok sampai nampak yang kata berpusing tadi. Nampak berpusing kan, nampak daun kipas. Kita nampak daun kipas, berpusing tak nampak. Sebab berpusing ni bukan benda ada, dia jenis benda faham. Bola. Kan bola tu bulan, betul? Bulan tu ada ke tidak? Bulan pada bola tu lah. Bulan tu ada ke tidak? Ada? Tak ada. Bulan tu tak ada. Bulan tu faham. Yang tuan-tuan pegang tu bola. Yang tuan-tuan sepak tu diri bola. Bukan tuan-tuan sepak bulan. Bulan tu tak boleh sepak sebab benda bukan bulan tak ada. Tak apa, nanti lama-lama dapat dah nampak dah tu, dah nampak sikit-sikit dah. Jadi amrun i'tibari ni benda yang jenis faham. Duduk, kita faham dan dia duduk, bukan nampak duduk. Macam nipis tu lah, nipis tu samalah macam nipis tu. Nipis ni faham, bukan nampak. Yang kita pegang ni kertas, bukan pegang nipis. Nampak? Yang kita sentuh ni kertas, bukan sentuh nipis. Tapi akal kita faham yang kertas ni nipis. Jadi nipis tu namanya amrun i'tibari, benda yang hanya dipaham oleh akal sahaja. Kembali balik pada kitab tadi, dia kata kehendak nak bercakap tu, kalam nafsani ni benda sesuatu perkara yang jenis faham, bukan jenis ada. Dia tak sama macam kalam ismi. Kalam ismi ada sungguh-sungguh. Sifat penutur tu ada sungguh-sungguh. Ada pun kehendak nak bertutur tak boleh tengok sebab benda tak ada, cuma faham sahaja. Kerana nama mana langkau dah. Langkau
Jadi yang kedua tadi kalam nafsani, iaitu kalam dengan makna sedia dan mencadang bagi bercakap dan berkata, maka kalam ini tidak ada bendanya, hanya amrun i'tibari, yakni gerti juga, faham saja. Tetapi hak Allah Ta'ala, maknanya kalam nafsani pada Allah, persediaan, kehendak Allah nak bertutur, kehendak Allah Ta'ala nak berfirman, kehendak Allah nak menyuruh, kehendak Allah nak melarang, kehendak Allah nak menceritakan tentang sesuatu, qadim, sedia kala. Mana Allah nak suruh semayang, Allah nak suruh puasa, Allah nak cerita pasal Namrud, Allah Ta'ala nak cerita pasal Fir'aun, Allah nak cerita pasal Qarun, Allah Ta'ala nak ceritakan pasal Rasul-Rasul, Nabi-Nabi. Kehendak nak suruh tu sedia kala dah ada pada Allah. Allah nak suruh kita semayang tu sedia kala lagi dah ada pada kehendak Allah dah. Nampak tak? Allah nak suruh kerat tangan orang yang mencuri, sedia kala lagi dah ada kehendak tu pada Allah. Sebab apa? Sedia kala lagi dia telah mengetahui segala-galanya. Jadi jangan tuan-tuan ingat yang Allah Ta'ala nak suruh kerat tangan, pancung orang murtad yang tak nak bertaubat, rejam orang berzina, baru kemarin Tuhan tahu dah. Sedia kala lagi dah ada dalam kehendak dan ilmu Allah. Sebab itulah suruh belajar tauhid. Jadi orang yang kata hukum hakam, suruhan, larangan yang ada dalam Quran tu, seolah-olah waktu Allah Ta'ala suruh tu, Allah tak tahu benda akan datang. Nampak tak? Dia cakap macam tu, dia kata tak relevan, tak logik, tak adil. Jadi seolah-olah Allah tak tahu benda yang disuruh. Padahal benda tu dah ada dalam ilmu Allah sediakan dia lagi dah, tuan-tuan. Sebelum ada sesuatu lagi, sebelum kita diciptakan, dah ada segala-galanya pada ilmu Allah. Allah tidak kehendak, melainkan kehendak Allah bertepatan dengan pengetahuan dia. Tu dia. Jadi jangan kita anggap Allah Ta'ala larang arak tu baru kemarin dah, sedia kala lagi dah ada dalam kehendak Allah dah. Sebelum ada makhluk, belum lagi diciptakan makhluk yang nama arak tu, belum ada lagi sedia kala, tapi dah ada kehendak Allah nak larang. Belum ada lagi makhluk yang nama manusia sedia kala lagi, tapi dah ada kehendak Allah nak suruh potong tangan orang mencuri. Sebab apa? Dah ada segala-gala dalam ilmu dia. Itulah kata Allah. Itulah dia Tuhan yang suruh kita semayang, yang suruh kita puasa, yang tuan-tuan semayang kerana dia, puasa kerana dia. Itulah dia Tuhan. Itulah sifat dia. Di antara, sebab itulah kita kena ambil tahu siapa dia Tuhan yang nama Allah ni. Jangan tahu nama dia saja, kena tahu sifat dia. Baru tahu, bila kenal, bila faham, barulah timbul takut, barulah timbul hormat, barulah timbul hebat. Kalau tak, nanti orang menyangkakan apa yang Allah suruh tu sama macam apa yang kita suruh. Kita ni kalau nak suruh sesuatu berdasarkan ilmu kita, betul? Kita suruh berdasarkan pengetahuan kita, kita suruh benda tu. Ilmu kita setakat mana je, benda akan datang kita tak tahu. Benda yang lepas dah banyak kita lupa. Yang ada depan mata kita pun tak semua kita tahu. Ilmu Allah bukan macam tu. Dah belajar dah hari tu. Sifat ilmu dah sudah tu. Dah. Ta'alluq, inkishaf, nyata pada pengetahuan Allah segala-gala, perkara wajib, mustahil dan harus, semua dah ada dalam ilmu Allah dah. Jadi kalam nafsani Allah Ta'ala, persediaan Allah nak suruh, nak larang tu dah ada sedia kala lagi pada Allah. Jadi kalam nafsani Allah qadim ataupun azali, kalam nafsani kita bahagia. Macam tadi yang tuan-tuan nak suruh orang rumah buat cokodok tu, kehendak kita nak suruh, persediaan nak suruh, nak larang tu, namanya kalam nafsani kita makhluk.
baharu. Kalam nafsani Allah sedia kala. Kalam nafsani ni ada ke tidak? Jawab dah lupa. Kalam nafsani ni ada ke tidak ada? Tidak ada. Bahkan dia jenis amrun iktibari. Mana perkara yang dipaham pada akal sahaja. Kalam ismi ada ke tidak? Kalam ismi ada. Ada sungguh-sungguh. Nak habiskan ke nak berhenti? Berhenti dah 10:30 dah. Dah kita dah rasa macam jeng begitu. Takut 2 minggu lagi pun sambung cerita. Minggu depan kita insya-Allah kita nak baca kitab tasawuf. Kitab nipih je. Kitab nipih je. Tak banyak helai. Kitab namanya Ta'limul Aulad. Pembelajaran bagi kanak-kanak. Jadi orang tua jangan datang. Ta'limul Aulad, pembelajaran untuk budak-budak. Nama kitab. Tapi dia punya isi dia, Masya Allah, Tabarakallah. Kita tengok program-program yang boleh tahan ngaji kita. Sebab kitab tu nak cerita pasal hati, pasal kelakuan makhluk dan sebagainya. InsyaAllah lah. Nanti cuba cari dia punya kitabnya. Kalau ada, cubalah tanya dekat kedai soleh kalau dia boleh order kan. Kalau tak ada, terpaksa photostat. Photostat bukan tujuan nak jual, nak ambil untung beli motor dah kan. Photostat tujuan nak rujuk. Mengaji mana-mana biasakan ada kitab. Itu adab kita belajar. Ngaji biasakan ada kitab. Sebab orang tak pernah photostat surat khabar. Betul? Betul ke tak? Ke orang berhubung nak baca surat khabar dia pergi photostat, pinjam kawan ni. Pinjam sekejap surat khabar kau, pergi photostat dia. Aku tak nak beli, nak photostat. Tak ada orang buat kerja gila gitu. Ni kitab kan beli kan, bukan mahal pun, murah je. Tu tanda kita cintakan ilmu, tanda kita sayangkan ilmu, tanda kita bersungguh belajar. Biarlah tak faham pun, bersungguh tu yang kita nak. Sebab kesungguhan kita tu dinilai oleh Allah. Mudah-mudahan dengan berkat sungguh tu Allah bagi kita manfaat ilmu. Biarlah tak faham pun, tapi berkat manfaat tu kita dapat, insya-Allah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una rabbana fakir ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli kutul wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum.